Rogon. Mungkin, istilah Rogon ini hanya difahami oleh orang-orang Momogun di Sabah. Dan Rogon ini adalah makhluk kasar, bertubuh gergasi, sakti dan hampir keseluruhan cerita adalah makhluk yang garang dan kaki gaduh. Walaupun mereka bukannya spesies hantu tampulangoi, hantu tinggi. Tetapi sifat mereka yang menonjol itu lebih berani dan suka mencabar mereka yang memasuki wilayah kekuasaan yang mereka miliki. Rogon ini juga ada banyak spesies dan sifat. Ada yang suka tinggal di hutan, di tepi sungai, di gua yang ditinggalkan. Mereka adalah berkeluarga dan menjaga warisan keturunan. Mereka ini kebanyakannya penjaga harta karun orang lama. Cerita perihal Rogon ini telah banyak saya dengar melalui pertuturan orang tua-tua. Selain itu pengalaman abang saya dalam kisah terjumpa bangkai kereta yang banyak dan juga terjumpa Rogon bermata satu. Maksud saya, yang paling terkenal itu, Rogon lampu mata satu. Rogon jenis ini dikenali Rogon Aragang Mato. Suka dikalahkan, dan bersifat headhunter, penyimpan koleksi kepala manusia. Apabila dia berjaya membunuh manusia yang dia benci, dia akan menyimpan koleksi kepala itu di pinggangnya dengan mencucukkan pada rotan kayu. Rotan kayu itu dibuat ikat pinggang. Dan setiap kali dia bergerak, kamu boleh mendengar ada rantai seperti diseret. Dan rantai itu besar. Rantai itu melilit seperti tali pinggang di seluruh tubuh badannya. Rogon biasanya muncul dalam imej memakai seluar pendek kulit hewan. Dan badan mereka yang berurat itu boleh dilihat. Walaupun mereka tampak gemuk namun tubuh badan mereka tegap dan kencang. Dan pada zaman dahulu, jika mereka bergaduh, mereka mampu mencabut sebatang pemeluk kayu balak untuk dilemparkan ke udara atau menjadi kayu baseball sebagai alat pertarungan. Pada zaman dahulu, dikatakan oleh para nenek moyang yang seorang pendekar sejati, benar-benar hebat jika dia mampu bertarung dengan seekor Rogon yang ditentukan. Para pendekar ini akan diuji dengan dihantar ke tempat-tempat di mana ada Rogon Buragan tinggal dan bertapa. Kena ingat, kekuatan mistik para Rogon adalah dalam bidang kekuatan tenaga. Sekiranya mereka kalah, mereka akan menukar satu kehidupan untuk mereka, dengan satu ilmu berharga dari mereka. Alkisah salah satu datuk dari sebelah ibu pernah bercerita, bagaimana dia menumpaskan Rogon Buragan ini. Kerana Rogon ini bukan senang dikalahkan. Dan mereka amat gagah dan tidak pandai berehat sekiranya berlawan. Dikatakan, yang sekiranya dia mahu memiliki ilmu luar biasa, dia perlu siap diuji dengan satu Rogon yang benar-benar gagah dan bertauliah. Namun beberapa kali percubaan dibuat, sang Rogon itu tidak dapat ditumpaskan. Tidak seperti manusia, akan keletihan setelah bertarung, para Rogon akan semakin gagah selepas selesai satu pertarungan. Pedang pailang Murut Sword pun tidak dapat mencantas kulit Rogon tersebut. Wahal pailang kepunyaan dia adalah sakti dan sudah memotong beberapa kepala manusia. Oleh itu datuk saya terpaksa berundur beberapa kali, dan mencari hilah agar dapat mengalahkan jin Buragan tersebut. Satu hari, dia bermimpi didatangi roh Bobolian, Lumahon Ruandu. Dalam mimpinya itu, dia diberitakan rahsia mengalahkan Rogon Buragan itu. Dan akhirnya dia tahu, di mana rahsia kelemahan Rogon tersebut. Kerana tekad, dia kembali meredah hutan untuk mencari Rogon tersebut. Ketika dia tiba, dia melihat Rogon itu sedang enak tertidur nyaman. Maka secara perlahan-lahan dia datang dan dengan sekali sentak memegang janggut Rogon tersebut dengan kuat. Perlu diketahui, yang para Rogon memiliki kelemahan jika janggutnya dipegang. Dan sekiranya manusia berjaya menggenggam janggut tersebut, kesaktian Rogon itu akan lenyap. Rogon itu terkejut dan meraung-raung menangis meminta dikasihani. Kerana dia tahu yang nyawanya sudah di akhir perjalanan. Maka, dia menukar satu permintaan kepada datuk kami. Dalam banyak kes, Rogon suka menukar kehidupan mereka dengan satu kebolehan mistik mereka. Rogon itu juga boleh menukar harta,
pedang dan kekayaan jika terdesak cuma untuk terus hidup sahaja. Oleh itu datuk kami meminta satu daripada rogon itu, kekuatan badan. Perlu diketahui, orang dahulu bukan seperti orang zaman ini. Oleh itu, sesiapa yang berkesempatan mengalami peristiwa ini, tukarlah kepada kekayaan. Dengan kekayaan, banyak perkara boleh dibuat. Bermanfaat untuk keluarga, dan bermanfaat sekaligus untuk orang desa. Kekayaan itu tidak punah selama 7 keturunan. Rogon tersebut menukar kekuatan badan dengan satu helai daripada rambutnya. Dan rambut sakti yang dimiliki itu siap diberikan kepada datuk saya. Rambut itu diikat bersama pedang pailang. Dan pedang itu menjadi sangat berkuasa, dan memakan banyak korban semasa zaman Headhunter dulu. Pailang itu menjadikan dia kebal, mampu berjalan di atas air, dan pedang itu boleh terbang ke udara atas perintah pemiliknya. Selain itu, kuasa pedang itu membuatkan dia sukar keletihan semasa pertarungan dengan kumpulan pencari kepala. Rogon adalah makhluk sakti, yang boleh bargain powernya jika nyawa mereka di hujung tanduk. Satu pemberian dari mereka akan membuatkan kita gagah perkasa dan mereka akan segera lenyap di mata kita dan tidak akan kelihatan lagi oleh kita. Cerita Rogon adalah cerita bangsa Momogun tertua dan warisan para moyang kita.